Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. Saya tak boleh bercakap kuat, jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya di ruang komen. Share ramai-ramai, ia membantu ya jika anda maklumkan, dan share ramai-ramai komen sekejap ya, dan sertai juga Telegram saya iaitu Regi Jesse Ritaudin. So pergi ke Telegram, sertai saluran Regi Jesse Ritaudin, dan bagi mereka yang dah dapat saluran itu, kongsikan di ruang komen supaya orang lain boleh join ya. Jadi live yang saya buat 2-3 live, ada yang panjang, ada yang pendek, yang menceritakan berkenaan dengan formula kuasa ketiga menjelang PRU 16 telah mendapat perhatian setengah pemikir, penganalisa yang telah menghubungi saya, dan ramai mendapatinya menarik. Okey. Now, anda boleh scroll ke bawah dan anda boleh rujuk, sebab takkan saya nak ulang setiap kali ya. Dan susulan daripada live-live itu, ada beberapa pertanyaan diajukan yang saya akan cuba rungkai dalam live ini. Anda akan dapatinya menarik kerana perkara sebegini dengan cara yang saya bincangkan tidak pernah dibincangkan sebelum ini. So tonton sampai habis ya, dan kongsikan. Iaitu bagaimana kita hendak selesaikan kemelut politik negara. Now, bila saya cerita kemelut politik negara, kita ambil perkara-perkara yang dikira masalah yang semua orang nampak. Penyokong PH pun nampak, penyokong Perikatan pun nampak, penyokong UMNO pun nampak. Semuanya nampak yang tidak dapat dinafikan. Nombor satu, yang paling utama ialah perpecahan yang amat nyata sekarang, yang memuncak, yang berada di puncak sekarang antara kaum. Spesifiknya Muslim dan bukan Muslim. Ini jelas ya. So ada perpecahan yang teruk di situ dari sudut politik, dari sudut sokongan politik. So itu ada. Kedua, disebabkan perpecahan itu, ada pelbagai retorik yang bertumpu kepada kaum dan agama. Walaupun belah sini kata belah situ main perkauman, tapi sebenarnya dua-dua main. Cuma tengok siapa kerajaan. Kalau contohnya PH kerajaan sekarang, dia buat 3R, dia tekan belah Perikatan. Walhal dalam 2 tahun ini saya sudah tampilkan beberapa contoh insiden maupun kenyataan beracun oleh pemimpin-pemimpin di belah sana yang juga di bawah 3R tetapi tidak diambil tindakan. So masalah ini berlaku. Dan ketiga ialah masalah ekonomi yang kian meruncing, yang setakat ini tidak berjaya diatasi secara efektif oleh semua pihak yang telah berkuasa dalam 4-5 tahun ini. So ini masalah-masalah yang berbangkit. Now, Malaysia sedang atau sudah pun masuk ke dalam two-party system. Walaupun sebenarnya ada banyak parti, tetapi apabila UMNO telah berkawan dengan PH, dia lebih kurang two-party system. Walaupun PH dengan Barisan berbeza, tetapi kita anggap dia sebagai perkumpulan yang sama, satu perkumpulan ya, perpaduan, dan oleh itu kita ada two-party system. Rakyat sama ada pergi sini atau pergi sana, dan amat jelas kedua-duanya tidak ingin bekerjasama. Bila dua-duanya tidak ingin bekerjasama, maka kita ada two-party system. Kalau untuk PH, masalahnya PAS. Kalau untuk Perikatan, masalahnya DAP. Dan mereka dah jelaskan mereka tidak ingin kerjasama. Okey, so boleh dengar, tolong mesej ya, bantu ya. Baik, sekarang ni saya rasa awak yang mengikuti saya pun ada ikuti grup sini, grup sana ya. Dengar sini, dengar sana, dan awak biasa dengar setengah pihak
melambung-lambung mewar-warkan agenda reset Malaysia. Reset, ya, reset. Akan berlaku reset. Ada kalau yang khususnya yang sealiran dengan Tun Mahathir, ada dakwaan Mahathir akan akhirnya beransur-ansur menjurus kepada satu formula yang akan mencetuskan reset Malaysia. So ada kepercayaan itu. Okey. Masalahnya dalam banyak, malah hampir 2 tahun saya membaca reset ini di sana sini, saya cuba dapatkan apa sebenarnya reset yang dimaksudkan oleh pihak-pihak berkaitan, dan sehingga hari ini tidak ada, baik dari sudut tata cara, formula maupun kesudahannya tidak ada. Sampai hari ini tidak jelas. Jadi bila melaung-laungkan satu perkara reset, tetapi dalam banyak-banyak hujah, dalam banyak-banyak penulisan, dalam banyak-banyak komen, tidak ada yang jelas apakah kesudahannya. Reset tu lepas tu apa kita dapat, ataupun bagaimana nak menghala ke situ, ya. Maknanya pihak-pihak yang berkaitan sendiri sebenarnya tidak tahu. Cuma mereka menaruh harapan. Okey? That is very obvious. Okey? Menaruh harapan. Jadi, hari ini, saya bukannya nak beri awak harapan. Saya nak beri awak penyelesaian yang awak bila dengar, awak tidak boleh nafikan bahawa apa yang saya cerita adalah satu cara reset Malaysia. Dan saya tidak kira anda PH ke, Perikatan ke, Barisan ke, Sabah ke, Sarawak. Ini untuk semua. Jadi siapa yang boleh sahut, dia sahut. It's not untuk ini ditujukan kepada penyokong Perikatan dan sebagainya. Walaupun saya condong dalam banyak hal, bukan semua hal, banyak hal kepada Perikatan, but this is not for Perikatan, this is for everybody. Okay? So reset, kita akan cerita reset, dan ia berkait dengan live saya, 2-3 live yang saya buat berkaitan parti kuasa ketiga. Right. Sekarang ni menghala ke PRU 16 yang saya jangka akan diawalkan tahun depan ke awal tahun 2026 ke, saya jangka akan diawalkan menuju ke PRU 16, ya. Awak perlu faham beberapa perkara yang telah saya sebutkan dalam live semalam, pagi semalam. So dalam live pagi semalam, tajuk dia dia persoalan UMNO, PAS. UMNO dan PAS masing-masing ada misi tersirat ke menjelang PRU 16? Tanda soal. Pergi tonton live itu. Dia lebih kurang 46 minit. Pergi tonton live itu. Kena rajin, ya. So, di situ saya ada sentuh banyak berkenaan parti kuasa ketiga, dan sebelum itu ada. Okey, tetapi di sini ada intipatinya yang saya akan sentuh. Sekarang ni, masalah di Malaysia saya dah sebut, Melayu sebelah sini, bukan Muslim sebelah sana. Dengan keadaan ini, jika ia dikekalkan oleh dua puak ini, puak pertama ialah PH campur BN, puak kedua ialah Perikatan. Jika situasi ini dikekalkan, maka untuk satu tempoh yang amat lama, saya tak tahu 5 tahun ke 10 tahun ke, tanpa kira dulu, ya, persempadanan semula, dan sekalipun anda kira persempadanan semula, saya syaki untuk satu tempoh yang lama, ianya akan berkekalan begini. So, antara puak ini menang, atau puak ini tubuh kerajaan, atau puak itu tubuh kerajaan, tetapi tidak ada sesiapa yang boleh menang. Dan ada penganalisa zaman lama, berfikiran lama, sehebat mana pun strategi mereka, mereka akan mendakwa pembacaan mereka. Dan kita kena mengaku, ada orang yang dah lama dalam politik, pembacaan mereka hebat. Mereka akan membaca dan berkata, this is natural, ini semula jadi, ini tidak boleh dielakkan, dan begitulah keadaannya untuk 10-15 tahun akan datang. Saya di sini memberitahu anda, itu adalah tafsiran yang silap.
Masalahnya, kalau orang itu terlalu lama, untuk satu tempoh tertentu, strategi mereka hebat, pemikiran mereka hebat sebab pengalaman. Tapi bila dah terlalu lama, mereka sudah tidak berpijak di bumi nyata atau tidak memahami sentimen sebenar, cara pemikiran sebenar masyarakat alaf baru, zaman baru. That's why selalunya kena ada perubahan kepimpinan, dan bila parti atau kumpulan diketuai oleh kepimpinan yang lama, berdekad lama, yang masih memimpin, ianya akan gagal dari sudut strategi. Ini benar di seluruh dunia. Malah di negara kita, kita ada masalah pemimpin yang terlalu lama mengetuai parti. Kita bukan satu-satunya negara ada masalah ni, tapi kita antara negara yang masalah ni serius. So contohnya kita lihat PAS, Hadi Awang. Kita suka Hadi Awang, kita hormat Hadi Awang. Tetapi dengan Hadi Awang, PAS tidak akan mencapai sebarang kejayaan lanjut daripada apa yang sudah dicapai. Okey. Now, saya akan sampai kepada Tun, iaitu pemimpin yang saya sanjungi dan juga saya mendukung prinsip perjuangan dia. Tapi saya akan sampai kepada Tun. Muhyiddin sama. Ya? Kalau belah UMNO, okey, Zahid sebenarnya kepimpinan agak baru. Dia ambil alih selepas 2018. So, ada perubahan kepimpinan dalam UMNO. Okey. Masa Najib ambil pun, Najib kira bukan lama sangat, macam zaman Tun. Okey, PKR saya akan sampai. DAP sentiasa melakukan perubahan kepimpinan kebelakangan ini. Ya, baik di peringkat pusat dah Anthony Locke, di peringkat negeri semuanya berundur dan beri laluan kepada muka baru. Now, bila tak ada perubahan kepimpinan, pemikiran lama, jadi masing-masing nak kekalkan status quo. Okey. So kalau puak ini tak boleh kerjasama dengan puak itu, kalau perikatan anggap DAP musuh, tak boleh kerjasama dengan PH dan UMNO, kalau PH pula anggap PAS musuh, tak boleh kerjasama dengan perikatan, maka masing-masing akan cuba cari kuasa untuk kekalkan kuasa, dan pelbagai strategi digunakan untuk memastikan ahli-ahli parlimen mereka mengikut rentak kepimpinan. Okey. Dan kini strategi-strategi yang digunakan sudah tidak demokratik, malah memperlekeh demokrasi. Contohnya, menandatangani aku janji yang menidakkan hak berperlembagaan ahli parlimen untuk menentukan mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Sebenarnya aku janji itu tidak sah kerana tidak ada sebarang perjanjian boleh atasi perlembagaan persekutuan. Jadi jika ahli parlimen UMNO dia buat tak kisah Zahid dan dia contohnya tarik sokongan terhadap Anwar, mereka tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Dan ini sudah terbukti dalam kes MP-MP bersatu. Mereka tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat kerana perjanjian tidak boleh atasi, ya, tidak boleh atasi hak berperlembagaan yang tidak berkait parti. Ya, Undang-Undang Anti Lompat tidak berkait dengan perkara dalam perlembagaan yang memberi hak kepada MP untuk tentukan secara bebas sokong atau tidak PM. Maka jika Zahid pecat MP tersebut, contohnya Hishamuddin tarik sokongan terhadap Anwar, Zahid pecat Hishamuddin tidak perlu kosongkan kerusi. Kalau Zahid kata oleh kerana Hishamuddin tarik sokongan terhadap Anwar, maka keahlian dia tergugur secara automatik, ya, kerana pindaan perlembagaan UMNO yang diselaraskan dengan pindaan perlembagaan babak undang-undang anti lompat tu. So Hishamuddin kena kosongkan, sebenarnya tak perlu. Maka tindakan Zahid menggugurkan keahlian Hishamuddin sebenarnya kini dianggap sebagai memecat Hishamuddin. So Hisham ikut betul, tak payah takut. Malangnya dalam aku janji yang ditandatangani, mereka juga telah melibatkan satu bond 100 juta
bila melibatkan bond dan ada perbelanjaan daripada berkait dengan bond itu masa kempen pilihan raya, mereka terikat dengan undang-undang yang berkait dengan bond itu. Di situlah MP-MP takut. So secara tidak langsung hak berperlembagaan mereka telah disekat. Maka proses sudah jadi tidak demokratik. Mengapa? Sebab kumpulan ini nak berkuasa. Mengapa? Sebab ada permusuhan. Ya, sama ada saya dapat kuasa atau awak dapat kuasa. Mengapa ada permusuhan ini? Ya, sebab masing-masing menumpu kepada segmen kaum yang lain. Kalau PH menumpu kepada bukan Muslim. Kalau Perikatan menumpu kepada Muslim. Okey. So, bila orang kata reset, maknanya kau nak pecahkan dominasi ini. Kerana undang-undang anti lompat sebenarnya yang dipersetujui semua, dipersetujui sebab masing-masing nak berkuasa. Undang-undang anti lompat ini sebenarnya tidak menuruti asas semangat perlembagaan. Ia mengekang kebebasan ahli parlimen dengan percubaan ketua-ketua parti untuk mengawal ahli-ahli parlimen. Seperti mana yang berjaya dilakukan oleh Zahid menerusi Aku Janji yang berserta juga bond 100 juta. Okey. So, tindakan-tindakan tak demokratik ini adalah loophole yang membenarkan secara tidak langsung pemimpin-pemimpin parti mengatasi perlembagaan persekutuan. Sama juga bond yang ditandatangani, perjanjian yang ditandatangani antara Zuraida dengan PKR. Ya. So, mereka mengawal ahli-ahli parlimen dengan cara itu, mereka cuba dapatkan kuasa. So, mereka tidak boleh bekerjasama dan oleh kerana PH bergantung kepada bukan Melayu dan PN bergantung kepada Melayu, maka tidak ada sesiapa yang boleh mencapai majoriti. Bila tidak ada sesiapa boleh mencapai majoriti, maka pertandingan sebenar bukan lagi untuk menang majoriti, tetapi pertandingan sebenar adalah untuk mendapatkan kerusi terbanyak. Okey. So, benda ini akan berlarutan. Jadi, bila awak kata, dan sama juga dengan PAS. Saya percaya PAS sedang memperdaya penyokong dia kerana PAS tahu tanpa sokongan Cina dia tidak boleh dapat majoriti. Tetapi dia terus menumpu kepada retorik yang menakut-nakutkan bukan Melayu. Sebabnya misi dia sebenar yang tersirat ialah nak jadi kingmaker, nak nafikan UMNO peluang nak jadi kingmaker. Ya. Namun PAS tidak sedar. Benda yang kita tak percaya boleh berlaku telah berlaku di mahkota. Tiba-tiba UMNO dapat sokongan pengundi Cina dari PH. Sebab PH dan barisan telah berkempen sebagai jentera perpaduan. Dan disebabkan MCA dan DAP berkempen bersama, orang Cina teruja. Dan orang Cina telah sokong UMNO. So, benda ni tidak dijangka. Dan jika benda ini boleh diulangi pada PRU 16, maka UMNO akan menang lebih banyak kerusi dan PAS akan berkurang. So, rancangan untuk menumpu kepada orang Melayu sahaja mungkin gagal. Dan akhirnya PH dan UMNO akan terus berkuasa kerana kerusi mereka lebih banyak dari PAS. So, beginilah percaturannya yang akan berterusan. PAS ambil risiko di atas kepercayaan sahaja bahawa UMNO tidak akan dapat sokongan pengundi PH. Tapi bila awak ambil risiko sesuatu yang awak sendiri tidak boleh pastikan akan kesudahannya kerana tidak pernah berlaku sebelum ini, kemudian awak dapati risiko yang awak ambil makan diri, jadi awak terperangkap. Awak tidak tahu macam mana. Sekarang saya dah mainkan retorik Melayu ke tahap yang ekstrim. Tapi saya sekarang juga perlu dapatkan undi Cina. Sebab kalau tidak, memang kita dah kantoi dah. Tak boleh pergi. Ini masalahnya kerana apabila anda menumpu kepada satu kaum. UMNO bijak. Zahid bijak. Dia memang mahu
sokongan Cina. Sebab dia tahu PAS dah kontrol orang Melayu. So dia mahu sokongan Cina. Dan dia ada juga sokongan Melayu dia pada tahap tertentu. Supaya di kerusi-kerusi tertentu di mana majoriti dia tipis, dia kalah tipis, dia boleh menang. Dia boleh menang lebih banyak kerusi. Jadi benda ni telah berjaya. Dan sekarang perikatan berada di dalam masalah. Kerana pemikiran lama. Sekurang-kurangnya Zahid yang hanya mengambil alih UMNO dah baru 6 tahun, kira pemimpin baru ambil lah. Ya? Dia lebih kepada strategi-strategi dengan pemikiran terbuka. Dia sanggup buat apa saja. Dia tidak terkongkong dengan satu naratif. Ya? Okey. Tapi apa pun, MP-MP semuanya jadi bacul. Kena ikut ketua parti. So, ini tidak menepati perlembagaan. Semangat perlembagaan persekutuan pada asasnya adalah untuk ahli-ahli, adalah untuk wakil rakyat sahaja, tidak menekankan parti. So, apabila wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat, mereka masuk Dewan Rakyat, mereka membincangkan hal rakyat, mereka menggubal undang-undang demi rakyat, untuk rakyat. Pada asalnya perlembagaan tidak ada sebutan parti. Tetapi dengan alasan langkah Sheraton, dengan alasan nak kestabilan politik, maka telah dibuat pindaan tertentu untuk mewujudkan undang-undang anti lompat. Tapi dia nampak seolah-olah tertumpu kepada tak mau bagi MP lompat. Tetapi hakikatnya ada banyak loophole dan juga ketua-ketua parti telah mencari jalan untuk mengikat MP. Ada perjanjian aku janji yang ada bond, kena bayar balik sejumlah tertentu. So secara tidak langsung, satu cara untuk mengatasi perlembagaan telah dicari, menyebabkan ketua-ketua parti berkuasa besar. Yang menang, ya MP-MP semuanya macam patung. Ya, kalau mereka nak buat keputusan yang berkait dengan perlembagaan, hak berperlembagaan mereka, nak sokong atau tidak PM sebagai contoh, mereka boleh lakukan. Mereka tak payah kosongkan kerusi. Sekalipun mereka tergugur dari parti. Tetapi mereka takut bond yang tak masuk akal sampai 100 juta. So mereka terikat. Okay. So reset sepatutnya mengatasi perkara ini. Sebegitu rupa parti tidak mungkin boleh kontrol MP. Itu dipanggil reset dalam suasana politik sekarang. Dan reset harus mewujudkan satu kerajaan perpaduan dalam erti kata sebenar. Sebab konsep kerajaan perpaduan yang dimainkan sekarang adalah seorang Perdana Menteri, kemudian dia pilih MP-MP daripada semua parti, tidak kira yang menang ke yang kalah, tidak kira yang berpihak kepada pakatan atau yang berpihak kepada perikatan untuk masuk kerajaan. Itu konsep dia. Tetapi ini tidak mengubah hakikat bahawa MP-MP ini masih tertakluk kepada keputusan parti. Jadi kita perlu hentikan kebolehan ketua parti untuk kontrol MP, dan pada masa yang sama pastikan bahawa sebelum Perdana Menteri hendak pilih siapa nak jadi MP, semua MP yang berfikiran waras ataupun yang berfikiran kehadapan sudah berkumpul di bawah satu payung, tanpa bergaduh dengan parti asal mereka. Macam mana nak lakukan? Ini cara dia. Kita wujudkan satu parti kuasa ketiga. Parti kuasa ketiga ni, kita jangan letak Tun Mahathir sebagai pengerusi ke presiden ke, kita jangan letak Anwar ke, kita jangan letak Zahid ke, siapa ke. Ada banyak parti status dia aktif di ROS dan ianya dimiliki oleh orang-orang tertentu, cuma ianya tidak seolah-olah tidak berfungsi. Cari satu parti, kemudian
wujudkan, buatlah pindaan perlembagaan parti dan sesuatu. Ambil orang yang neutral, yang tak dikenali atau orang yang boleh diterima semua sebagai presiden, tetapi kuasa dia amat terhad dan dia perlu merujuk kepada lembaga penasihat. Lembaga penasihat ni mulalah perbincangan antara parti, melibatkan MP-MP DAP, pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin PKR, pemimpin-pemimpin Amanah, UMNO, PAS, Bersatu, semua duk bincang. Bukan kira Anwar berbincang. Mungkin benda ni boleh dimulakan oleh sesiapa. Contohnya Dr. Sam mulakan. Dia pergi jumpa beberapa MP dari semua parti yang dikira boleh bawa berbincang. Berbincang dengan siapa? Mulakan perbincangan itu ke arah mencari wakil-wakil dari parti yang setuju duduk di bawah bumbung kuasa ketiga, yang setuju duduk di dalam lembaga penasihat kuasa ketiga atau lembaga presiden atau apa-apa. Setuju duduk secara tidak rasmi lah. Secara tidak rasmi. Okay. So anyway, detail macam mana nak set up, saya tak mau masuk lah. Okay. Saya tak mau masuk di sini. Tetapi bincang benda tu. Ya. Ianya perlu orang yang sanggup keluar dari parti masing-masing. Sebab bila awak dah duduk lembaga presiden atau lembaga penasihat satu parti, automatik awak tak boleh duduk dalam dua parti secara rasmi lah. So mereka ni bersetuju keluar. Okey. Parti masing-masing. Tun tak ada parti, dia pun boleh duduk. Okey. Mungkin orang lain Tun boleh bantu pilih ke, ataupun mana-mana yang boleh kerjasama duduk. Sekurang-kurangnya 5-6 orang ke 7 orang duduk sana. Kemudian jemput mana-mana MP dari mana-mana parti yang setuju dengan agenda reset, ya, untuk bersetuju bahawa pada PRU 16 mereka akan bertanding di bawah tiket parti itu. Mereka tidak perlu keluar dari parti masing-masing. Contoh, saya beri contoh lah. Ong Kian Meng nampak benda ni, Ong Kian Meng dari DAP nampak benda ni adalah satu langkah yang bagus. Dia kata, okey, pada PRU 16 saya setuju bertanding di bawah payung tiket parti kuasa ketiga. Dia tak payah jadi ahli parti kuasa ketiga. Dia tak payah keluar DAP. Dia tak payah pun isytihar lagi. Tapi dia beri persetujuan. Okey. So, sebelum parlimen dibubarkan, Ong Kian Meng akan isytihar. Pada PRU 16, saya akan bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. Kalau DAP tak puas hati, DAP boleh pecat Ong Kian Meng. Kalau DAP nak kekalkan Ong Kian Meng sebagai ahli parti, terpulang pada DAP. Mungkin tindakan Ong Kian Meng dianggap melanggar, ya, perlembagaan DAP, dan DAP ambil keputusan untuk pecat dia. Pecatlah. Maka sesiapa yang ingin bertanding di bawah parti kuasa ketiga tak payah keluar parti masing-masing, cuma perlu isytihar dan bersedia kemungkinan dipecat. Jika dipecat, boleh jadi ahli parti kuasa ketiga. Jika tidak dipecat, boleh bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. Ya, sama seperti Tun Mahathir dulu, sebab tu menjadi pengerusi Bersatu, telah bertanding pada PRU 14 di bawah tiket PKR. Adakah Tun menjadi ahli PKR? Tidak. Tun hanya bertanding di bawah tiket PKR, sedangkan Tun adalah ahli Bersatu. Sama juga, satu lagi contoh saya beri, sama juga dengan Muhammad Sabu. Pada PRU 14, Muhammad Sabu bertanding di bawah tiket PKR. Adakah Muhammad Sabu telah lucutkan keahlian dia di dalam Amanah? Tidak. Dia cuma bertanding di bawah tiket PKR, tetapi kekal ahli Amanah. So, ramai orang dari DAP berbuat demikian, dari Amanah berbuat demikian. Maka benda ni dibolehkan oleh parti. Jadi terpulang pada DAP, dia nak pecat Ong Kian Meng ke tidak, tapi Ong Kian Meng kata saya nak bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. Begitu juga cari orang-orang yang sanggup bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga, bukan hanya dari DAP, tetapi dari PKR,
dari Amanah, dari UMNO, dari Bersatu, dari PAS, dari Parti Berjasa, dari NGO, cari. Mesti boleh dapat. Dan cari heavyweight yang terkenal, yang ada pengaruh yang besar, sekurang-kurangnya 50. Okey. Mungkin daripada 50 ni 20 parti masing-masing sebelum PRU 16, bila mereka dapat tahu benda ni, mereka akan dipecat dari parti. Tak kisahlah, mereka terus boleh bertanding di bawah parti kuasa ketiga, tetapi pastikan ada sekurang-kurangnya 50. Kemudian cari 100 lagi, tidak semestinya heavyweight, tidak semestinya terkenal. Mungkin pengerusi bahagian, ketua cawangan ke apa, tapi cari sekurang-kurangnya 100 supaya jumlah yang bertanding 150. So 50 heavyweight ni akan jadi muka calon-calon, muka utama parti kuasa ketiga masa pilihan raya, dan memberikan impak kepada kempen parti kuasa ketiga melibatkan 150 calon. Mereka bertanding. Saya beritahu kepada anda, ini akan menjadi wow factor dan kejutan besar pada PRU 16. Saya amat yakin sekurang-kurangnya 50%, 40 hingga 45% Melayu Islam, itu adalah congkakan kami dan kumpulan saya lah. Sekurang-kurangnya 40 hingga 45% Melayu Islam akan sokong parti kuasa ketiga, dan sekurang-kurangnya 30% Cina akan sokong parti kuasa ketiga, dan lebih separuh, minimum separuh, tapi lebih separuh akan menang kerusi, menjadikan parti kuasa ketiga kingmaker besar selepas PRU 16. Now, okey, menjadikan parti kuasa ketiga PRU kingmaker besar. Now, bila terlalu ramai menjadi calon begini, kalau pakar strategi di UMNO bijak, kalau pakar strategi di Pakatan Harapan bijak, kalau pakar strategi di Perikatan Nasional bijak, mereka akan nampak apa yang saya nampak, iaitu kemungkinan parti kuasa ketiga menjadi kingmaker. Maka mereka tidak mudah akan memecat ahli-ahli mereka yang ingin bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. Mungkin setengah ahli dipecat, tetapi ramai saya kira tidak akan dipecat. Now, sesiapa yang ingin bertanding di bawah parti kuasa ketiga perlu bersedia. Pecat atau tidak, awak perlu tak kisah. Tetapi saya jangkakan banyak parti akan tunggu dan lihat. Mereka tidak akan mudah memecat semua. Mungkin setengah akan dipecat, tapi bukan semua. Kerana jika parti kuasa ketiga benar-benar menjadi kingmaker, maka MP-MP dari parti UMNO, dari PKR yang menang ni akan menjadi jambatan kepada parti-parti seperti UMNO, PKR, DAP untuk membuat percaturan untuk membentuk kerajaan. So mereka tidak akan pecat dengan mudah jika mereka percaya parti kuasa ketiga akan menjadi kingmaker, akan menang lebih 50% kerusi daripada 150 kerusi yang mereka bertanding. Okey? So akhirnya akan ada sekumpulan MP dari parti kuasa ketiga yang menjadi kingmaker. Now, katakan selepas menjadi MP, ada seorang MP dari parti yang bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga, tetapi dia ahli UMNO. Zahid beritahu dia, okey, sekarang awak ahli UMNO, jangan lupa ya. Okey, menurut undang-undang anti lompat, awak kena ikut cakap saya ya. Okey, sekarang ni saya mahu awak sokong Anwar. So MP tu akan beritahu Zahid, saya tak mahu. Okey, dia tak tanda tangan aku janji. Okey, dan saya tak mahu. Atau Zahid kata sekarang saya mahu kamu masuk parlimen dan usulkan perkara ni. Saya tak mahu, sebab rakyat di kawasan saya tak setuju. Oh, Zahid kata, oh kalau macam tu awak tergugurlah. Okey. Adakah MP itu perlu kosongkan kerusi?
Now, tak payah fikir nak masuk mahkamah ke apa, tak payah fikir. Jawapan dia mudah. Lihat di Sabah cukup. Ya. Adun Bersatu yang telah keluar parti tidak perlu kosongkan kerusi kerana mereka bertanding di bawah tiket apa? GRS. So MP-MP ni walaupun ahli UMNO, mereka bertanding di bawah tiket apa? Parti kuasa ketiga. Mereka tak perlu kosongkan kerusi. Kalau nak gugur lah. Okay. Jadi ketua-ketua parti tidak boleh kongkong dan ikat ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, dan semangat perlembagaan persekutuan seperti mana ianya dirangka dengan niat apa dia dirangka dapat dijiwai semula. MP-MP perlu bertumpu kepada fungsi mereka sebagai MP, sebagai wakil kepada rakyat, dan beri keutamaan kepada fungsi itu berbanding parti. Ya. So, akhirnya parti kuasa ketiga akan tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri itu, of course, kalau parti kuasa ketiga, dia berkemungkinan besar pilih di antara mereka untuk jadi Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri itu boleh pilih ahli-ahli parlimen untuk masuk kerajaan daripada satu kumpulan yang sudah pun bersatu. Ada semangat perpaduan sebab ada wakil dari semua parti. Parti itu dengan sendirinya mewakili perpaduan. So, kerajaan akan ada wakil dari semua parti atau semua ideologi. Benar-benar merupakan kerajaan perpaduan. Ketua-ketua parti tidak boleh paksa MP-MP untuk utamakan parti. Jadi, MP-MP bertumpu kepada rakyat. Masalah perpecahan antara Muslim versus non-Muslim tidak wujud lagi. Tidak perlu PAS takut ataupun PH takut siapa yang akan dapat kerusi banyak. Tidak perlu mainkan strategi-strategi untuk meracuni satu kumpulan kaum tertentu agar mereka tidak lari ke belah sana, sehingga masalah perkauman di negara ni makin serius. Ya. Tidak perlu PAS bimbang, saya dapat tak sokongan orang Cina. Tak dapat sokongan orang Cina, kalau UMNO dah dapat sokongan orang Cina, maka habislah, kita tak boleh nak berkuasa. Sehingga mereka sudah panik, dan Tuan Ibrahim dan 2-3 orang lain termasuk dari Bersatu buat kenyataan kita perlu tarik sokongan Cina. Walhal retorik yang mereka mainkan adalah retorik kepimpinan parti yang berfikiran lama, yang masih mengapi-apikan semangat orang Melayu Islam ke tahap yang ekstrim sehingga menakut-nakutkan orang Cina. Dan begitu juga parti-parti belah kerajaan. Mereka mengapi-apikan semangat orang untuk takut kepada PAS sehingga mereka sukar mendapat sokongan Melayu tambahan. Sekalipun Dr. Akmal mainkan isu KK Mat, isu ini, isu itu, tetapi sukar nak dapatkan sokongan Melayu daripada Perikatan Nasional. Benda ni semua, pertimbangan ini semua, masalah ni semua akan hilang kerana ketua-ketua parti akan sedar. Kalau kita terus dengan strategi ni pun, tak guna. Akhirnya yang akan tentukan siapa jadi kerajaan adalah parti kuasa ketiga. Dan selepas parti kuasa ketiga ini berkuasa, jika parti-parti PAS, Bersatu, DAP, PKR, UMNO tidak mengubah caranya, mereka akan beransur-ansur ditolak terus oleh rakyat dan parti kuasa ketiga akan mendominasi politik negara untuk satu tempoh yang sangat lama. Faham? Ini caranya. Kalau nak masuk berdebat, siapa-siapa, mana-mana pentas, saya sanggup. Bukan berdebat nak tunjuk pandai, bukan nak berdebat nak shoot down, berkongsi. Ataupun the better word is forum ke, discussion ke. Saya tak kisah siapa yang panggil, PKR panggil ke, DAP panggil ke, UMNO panggil ke, PAS panggil ke, Bersatu, saya tak kisah. Boleh. But this will be the future.
ini adalah benar-benar berfikir di luar kotak. Benar-benar ketua-ketua parti akan lupakan niat untuk cuba kawal MP dan berfikir secara lebih rasional demi rakyat, strategi ala baru untuk mereka kekal berkuasa, tetapi dengan cara yang boleh diterima oleh majoriti rakyat dan majoriti MP. Sekali parti kuasa ketiga dah jadi kingmaker dan membentuk kerajaan dan rakyat dah lihat benda ni mungkin, jika parti-parti teruskan dengan kaedah strategi mereka sekarang, ya, persengketaan, ya, polemik beracun dan sebagainya, jika mereka teruskan, mereka akan terus dipinggirkan rakyat, jadi mereka akan berubah. Dan kita sambut semua yang berubah. Kita sambut. Ya. Jadi siapa jadi PM ke apa, terbuka. Siapa yang boleh usahakan dulu, itulah the champion. Kalau Anwar dengar benda ni dan dia mula usahakan sesuatu, well, I salute him. Kalau Tun dengar benda ni dan dia usahakan sesuatu, go ahead. Saya tak kisah siapa. Tapi ini adalah cara nak selesaikan kemelut politik, iaitu menerusi reset. So, ramai cerita reset, but I know they do not know anything. Dia just harapan reset. Dan ramai menaruh harapan di kalangan penyokong Tun. Tun has got a plan. Tun pun strategi dia ada banyak kesilapan. Saya sayang Tun dan saya dukung prinsip perjuangan Tun. Tetapi Tun pun terperangkap dengan nak ujar Melayu. Okey? Cuma dia, saya hormat dia tak guna penyatuan. Dia guna proklamasi. PAS guna penyatuan, itu penipuan. Sebab mereka tidak ingin pergi berjumpa atau berbincang atau terbuka untuk bermuzakarah dengan amanah PKR. Mereka ada dendam dan sebagainya. Ianya hanya penyatuan penyokong mereka. Takut mereka lari. Sebab itu retorik PAS yang dimainkan selalunya sama. Sebab itu bila saya beri nasihat, berwaspada, awak perlu sokongan Cina. Mula-mula mereka tak mau dengar. So mereka memainkan retorik yang sama. Maknanya mereka tidak kisah belah sana suka atau tidak retorik mereka. Mereka cuma nak pastikan yang belah sini tak lari. Tapi akhirnya PAS terpaksa akur bahawa nasihat saya, amaran saya adalah benar bila tiba-tiba UMNO berjaya dapatkan sokongan Cina PH. Dan tiba-tiba PAS jadi kalut, baru kita nampak buat kenyataan kita perlu sokongan Cina. Oi, kau takkan dapat dalam masa terdekat atau sebelum PRU 16. Ya, takkan dapat. Dah too late. So, naratif Melayu Islam ke tahap yang sesuai, saya boleh terima. Macam Tun, dia memang tak ekstrim. Apa yang dia cakap betul, ini tanah Melayu. Itu betul. Semua yang Tun cakap saya terima. PAS kadang-kadang dia pergi ekstrim. Benda tu takkan membuahkan sebarang hasil. Namun even Tun sekalipun, dia fokus kepada Melayu Islam barangkali sebab dia percaya perikatan akan akhirnya jadi kingmaker. Tetapi even Tun, saya rasa tidak sedar atau baru sedar bahawa apa yang UMNO capai di Mahkota boleh menggugat perancangan Perikatan Nasional, proklamasi dan SG4 dan sebagainya. Ya, sehingga kan perikatan kalau terus cara macam tu, dia memang tidak akan jadi kerajaan untuk 20 tahun ke yang akan datang. Okey. So bila kita cerita reset, saya kena adil. Saya tidak mahu berpihak lagi kepada perikatan maupun pakatan maupun UMNO. Ini untuk semua. Parti kuasa ketiga ada wakil dari semua. Ya? Dan of course kena tubuhkan lembaga penasihat dia dulu, kena tapis siapa yang sesuai untuk level, untuk first time, ya, siapa yang sesuai untuk masuk. Jangan masuk sampai musuh-musuh bergaduh pula dalam parti kuasa ketiga, tak boleh lah. Okey. Untuk first election kena tapis, tubuhkan parti kuasa ketiga, kemudian bertanding, ya, baru jadi reset. Dan seterusnya parti-parti akan ubah ikut rentak parti kuasa ketiga, kerana parti kuasa ketiga akan dominasi. Dan pada bila-bila pilihan raya, MP-MP mana-mana parti atau
calon-calon mana-mana parti ada kebebasan untuk bertanding di bawah parti kuasa ketiga, menyebabkan parti-parti dengan sendirinya akan berwaspada dengan ahli-ahli mereka dan akan berkelakuan dengan cara yang betul, kerana mereka tahu jika mereka berkelakuan dengan cara yang tidak betul, ketua-ketua parti, maka ahli-ahli dia boleh pergi bertanding di bawah parti kuasa ketiga yang sentiasa membenarkan orang yang berkelayakan untuk bertanding di bawah tiket parti kuasa ketiga. So, itulah reset Malaysia. Sekaligus bermakna kekangan kepartian, fenomena kepartian yang mendominasi Dewan Rakyat berbanding keperluan untuk berkhidmat sepenuhnya demi rakyat akan beransur-ansur hilang. MP-MP dan Dewan Rakyat akan bertumpu kepada permasalahan rakyat dan tidak akan ada agenda-agenda tersirat atau berkurang agenda-agenda tersirat yang bersifatkan kepentingan parti. Ketua-ketua parti sekadar membimbing ahli-ahli mereka dan ketua-ketua parti akan bertungkus lumus untuk mencari formula terbaik yang boleh memuaskan hati semua ahli mereka dan tidak melakukan perkara-perkara pelik seperti yang dilakukan sekarang untuk memastikan semua tidak meminggirkan dan pergi ke parti kuasa ketiga, dan untuk memastikan hubungan mereka dengan wakil-wakil mereka yang menang bawah tiket parti kuasa ketiga adalah baik. Maka sudah ada reset, ya, dan tidak ada sesiap mana-mana ketua parti yang dengar ni boleh halang jika benda ni benar-benar diusahakan. Tak boleh halang. They will be powerless to halang. Parti ini akan dominasi pilihan raya. They will be powerless. Ya. They will be powerless. Tengok siapa yang buat dulu. So, orang-orang berfikiran zaman lama, bila dah terlalu lama, mereka sudah tidak, they lost touch with the voters. They lost touch with reality dan keadaan semasa pemikiran, cara pemikiran zaman sekarang. Sebab itu strategi mereka akan lari, and termasuk Tun, ya. So Tun doesn't have the formula for reset. Kalau ada pun, ianya berisiko gagal. Saya takkan nak kata gagal, saya kata berisiko gagal, ya. Kalau pentaksub, dia akan kata Tun has got a very special plan. Tapi Tun sebenarnya mengaku kepada saya secara peribadi pada November 2022 selepas pilihan raya bila saya jumpa dia. Dia kata dia dapat tahu, ya, bahawa cara pemikiran orang muda ni sudah berbeza, mereka terbuka dan sebagainya. Benda-benda yang saya cerita kat awak, dia dah sedar. Dia bukan sedar sebelum pilihan raya. Segala strategi yang digunakannya gagal. Of course, ada faktor lain yang menggagalkan Tun di dalam pejuang. Ini masalah pejuang juga. Tetapi, even kalau tak ada masalah itu sekalipun, takkan kalah sampai semua hilang deposit. So, ada benda, that's why saya cadangkan Tun jadi negarawan. Masa saya jumpa, saya setuju. Saya kata, saya setuju dengan pendapat bahawa pejuang dianggap parti bapa dengan anak. Dan saya pun beritahu Tun, yes, Tun patut keluar pejuang. Dan akhirnya Tun keluar pejuang. Sebab saya kata Tun sekarang patut jadi negarawan. Sebab saya tahu untuk strategize for the future, kena ada generasi baru yang boleh berfikir di luar kotak. Generasi lama membantu dari sudut pengalaman. Itu betul. Tun membantu sebab pengalaman Tun amat berharga. But he doesn't have yang didakwa oleh setengah pihak, satu formula yang akan selamatkan. Tak ada. Okay? Alright. So itulah reset Malaysia. So semua dah dengar. Anwar dah dengar, Hadi dah dengar, Tuan Ibrahim dah dengar. Kalau korang dah ada soalan, bolehlah tulis. Saya kumpul-kumpul, nanti kalau perlu saya buat satu lagi live. Semua dah dengar, ya. Of course, saya cuma bincang secara surface saja, permukaan saja, ya.
Okey. So inilah cara atasi kemelut politik negara. Ya. Inilah cara memastikan kerajaan selanjutnya akan menepati semangat asal perlembagaan persekutuan sekaligus menjadikannya riset yang betul. Dan ini akan menjamin bahawa tidak ada mana-mana pencaturan parti seperti persempadanan semula sebagai contoh. Ramai takut persempadanan semula kan, especially dalam PAS Bersatu kan. Persempadanan semula pun tak ada efek dah. Akhirnya kalau dapat jumlahkan 150 MP dan calon, dan pastikan 50 daripada calon itu adalah heavyweight dari pelbagai parti, ya, buatlah persempadanan semula sebanyak mana pun, saya beri jaminan lebih 50% yang bertanding akan menang. Silap-silap majority boleh tubuh kerajaan terus tu. Itu that is too far too hopeful lah. Ya. Dan ketua-ketua parti tidak boleh terlalu yakin lagi. If you approach this correctly, saya nak tengok siapa yang boleh kata benda ni is too far-fetched. Sama macam gerakan dulu pada tahun 1969, dia jadi kuasa ketiga. Saya buat satu lifeline untuk jelaskan bagaimana gerakan akhirnya jadi kuasa ketiga. Dia sendiri tak jangka. Tapi sekarang rakyat dalam keadaan dia dah nampak PH. Dan ramai fed up. Buat pertama kali selepas 16 tahun sudah ada Cina atas pagar. Lebih 50% tak keluar mengundi di Sungai Bakap, Mahkota. Ramai dah fed up. Mereka dah lihat Perikatan Nasional asyik main naratif serang, naratif ekstrim, tapi dasar dia apa, penyelesaian dia apa, satu apa pun tak ada. Rakyat fed up. Bila ada benda ni, dia akan bandingkan. Okey, kerajaan kata dia sekarang ni kerajaan perpaduan. Tapi benarkah perpaduan? Anwar jemput semua, tapi Perikatan tak mahu masuk. Alasannya DAP. Jadi ini sebenarnya bukan kerajaan perpaduan dalam erti kata universal. Tapi sekarang ni, kita ada peluang untuk melantik wakil-wakil rakyat yang sudah pun berpadu. Dan kita tahu kerajaannya akan dibentukkan benar-benar kerajaan perpaduan. Kau fikir takkan dapat sambutan? Ya. Inilah formula reset Malaysia. Every single party sekarang, cara kau sedang bergerak, ya, especially Perikatan, landasan dah tak betul dan korang tak sedar sebab kepimpinan yang lapuk. Sekurang-kurangnya kalau banding Perikatan dengan PH dan barisan dan PH, strategi dia mengatasi Perikatan. Tapi kalau ada pihak yang berjaya merealisasikan formula reset ni, semua strategi lain boleh tolak tepi. So kalau ada soalan boleh tanya saya. Kalau ada jemputan, saya akan pergi bincang. Saya tak kisah kalau tiba-tiba Anwar sendiri panggil, saya akan pergi. Sekarang ni saya tak nak berpihak kepada pemimpin dari sudutnya membincangkan parti kuasa ketiga dari Reset Malaysia. Saya tak nak berpihak kepada apa, sebab akhirnya tak kira Anwar yang mulakan ke Zahid yang mulakan inisiatif ni, akhirnya ianya secara semula jadi akan membentuk satu parti perpaduan. I don't care anymore, ya? Sebab saya tahu belah-belah Perikatan, walaupun saya condong ke arah mereka, tapi mereka degil, bongkak dan tidak boleh berubah. So siapa-siapa, if Tun calls, I will go. Tapi Tun ini orang di sekeliling dia ni, dia ada kepentingan ni, dia memang dia peduk buat macam-macam lah, tak mau cerita lah, ya? So ini masa depan, this is the future. Saya personally
am not even interested nak jadi ahli parti, nak jadi wakil rakyat peringkat negeri not interested. Saya cuma memikirkan benda ni demi rakyat. That's all. Kalau ada orang initiate, saya benar-benar tertunggu-tunggu, saya nak tutup buku. Saya nak tutup buku untuk diri saya, tak mau lagi. Ya. So saya kongsi je lah. Ya. Okey. So ada soalan, tulis, saya kumpul, nanti saya jawab, ya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Mungkin ada satu live pendek yang saya akan buat sebentar lagi, nak komen satu isu semasa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.